Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sama-sama doa pagi ni. Kita sama-sama merendahkan diri kepadanya. Dan kita banyakkanlah berselawat kepada kekasihnya baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan apa yang kita cakap untuk pagi ni, apa yang kita perkatakan ini atas perlindungan dan pemeliharaan Allah Ta'ala, insya-Allah. Okay, so selamat pagi pada anda semua. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang kepada anda, terutamanya kalau anda adalah baru first time bersama dengan saya dalam sesi sarapan Minda Momentum, insya-Allah. Dan bagi anda yang selalu follow, terima kasih banyak kerana sentiasa memberikan komitmen, memberikan kepercayaan kepada saya untuk share banyak perkara, banyak situasi, cabaran, strategi yang kita nak capai. Sebab saya faham hidup kita, terutamanya bagi kita yang buat bisnes, bukan satu benda yang mudah. Okay? Tak buat bisnes pun bukan mudah nak hidup. Kalau kita bekerja pun masih lagi banyak cabaran dalam hidup. Kalau kita tak bekerja pun sama juga. Kalau tak bekerja pun cabaran juga. Kalau macam kita buat satu keputusan tak payah buat apa-apa kat rumah, sama juga tetap akan ada cabaran. Dia tak ada benda yang dalam dunia ni saya rasa tidak ada cabaran. Semua benda, semua perkara pastinya akan ada cabaran. Dan just nak share pada anda pagi ni, dan harap anda boleh kongsikan nanti juga kepada orang lain. Macam biasa kita punya sesi kita Sarapan Minda Momentum, saya suka kalau anda adalah tekan butang share. Mudah-mudahan ramai yang dapat nanti manfaat, dapat belajar sesuatu daripada apa yang saya nak kongsikan pagi ni. So, topik dia adalah saya nak cakap, dalam hidup kita ni terlalu banyak benda, yuran yang kita terpaksa bayar. Dan yuran tu adalah merugikan. Yes, betul. Nak ke tak nak, suka atau tak suka, kita kena bayar yuran. Dan pilihannya sama ada kita bayar yuran di tempat yang betul atau kita bayar di tempat yang salah. Dia ambil contoh lah, sekarang ni kalau kita nak masuk toilet pun kena bayar yuran dia, fees dia. Tidak ada benda dalam dunia yang saya rasa benda tu adalah percuma, tak ada. Okay, semua benda adalah kena bayar. Even nak masuk toilet sekali pun kena bayar. Cuma kita kadang, betul tak toilet kita masuk tu kemudahan dia bagus ke tak? Ataupun menghampakan kita, mungkin kita bayar tapi kotor. Mungkin bayar tapi tak ada air. Sama juga dalam bisnes. Apa yang saya nampak, yang saya dah lalu, saya punya experience adalah terlalu banyak benda yang kita buat dan merugikan. Dan pada saya, ketika saya mula bisnes dulu, banyak benda yang saya tak tahu. Banyak sangat benda saya tak tahu. Kalau anda tanya macam mana nak ada team, macam mana nak ada staff yang bagus, saya dulu pun tak tahu macam mana cara nak dapatkan team. Kalau you tanya apakah teknik-teknik marketing yang bagus, kalau anda tanya saya mungkin pada tahun 2008, 12 tahun yang lepas, mungkin saya pun tak tahu. Saya sendiri pun mungkin tengah Google masa tu. Saya pun tengah Google, saya pun tengah cari cara. Saya pun tengah cari jalan macam mana nak buat benda tu. Jadi, apa yang berlaku adalah terlalu banyak kerugian bila kita mulakan sesuatu tu tanpa kita tahu, tanpa kita ada ilmu. Faham tak ni? Dan bisnes nak ke tak nak, dia mesti kena terus berjalan. Bisnes mesti kena dapatkan customer, mesti kena dapatkan pelanggan. You all faham ke faham ni? Dah share ke belum tu? Dan terima kasih pada yang tag kawan-kawan dia tu. Thank you very much. Okay, terima kasih banyak. Dan saya harap anda boleh luangkan masa sekejap dengan saya. Lebih kurang tak sampai pun kadang-kadang setengah. Dia lebih kurang 30 minit je. Okay? So, saya nak share lah mungkin 5 ke 7 poin. Apakah kesilapan saya? Apakah saya punya silap dalam bisnes yang menyebabkan kita terpaksa keluarkan duit yang banyak? Kita terpaksa keluarkan belanja yang besar. Sebab kita tak tahu, banyak sangat benda tak tahu. Okey, contoh saya beritahu, boleh saya nak share ni. Benda ni mahal, kalau you tahu, you tak payah nak buat silap ni.
Saya bagi anda free je. Yang saya dah habiskan ni mungkin dah berjuta. Kerugian saya ni mungkin dah berjuta. Kalau simpan dalam akaun simpanan sekarang, mungkin dia dah memberikan dividen yang bagus. Tapi sekarang saya tak nak. Saya tak nak benda tu saya just tahu seorang. Saya nak you all pun tahu dan take note benda tu. Siapa yang pandai, yang bijak, tulis kat komen bawah tu apa poin-poin dia. Siapa yang tulis tu, kita nak tengok. Siapa yang committed ni hari ni, saya nak hadiahkan 5 buku saya terbaru, iaitu buku Buat Je. 5 orang saya nak hadiahkan dia buku yang terbaru saya, iaitu Buat Je, Segalanya Berubah, insyaAllah. Siapa nak? Nak kena ni. So saya nak dengar. Sebab kalau anda tak dengar, nanti you all akan buat silap tu. Faham tak ni? Faham tu? Saya pun tak ada note ni. Saya memang just remember je ni dalam kepala otak saya sebenarnya. Okay? Apakah poin-poin tu? Apakah dia? So saya nak anda betul-betul dengar. Nombor 1. Okay? Nombor 1, apa silap saya ketika dalam bisnes? Menyebabkan benda tu, itu atas kejahilan saya sendiri. Saya tidak menyalahkan orang. Itu adalah dulu asbab saya sendiri bodoh. Saya tak tahu benda tu. Saya main langgar je. Dan ramai orang kata kita langgar dinding. Semudah kita cakap langgar dinding. Tapi apa yang kita tak tahu, dalam bisnes bila kita langgar dinding, banyak pendarahan berlaku. Banyak kecederaan, rasa nak give up. Rasa dah tak nak buat bisnes, rasa macam nak berhenti je bisnes sekarang. Okay, nombor 1 silap saya adalah, nombor 1 kesilapan saya adalah, bila saya berniaga, saya sibuk kumpul stok ataupun beli stok. Saya sibuk kumpul stok ataupun sibuk beli stok. Padahal saya tak tahu pun cara macam mana nak habiskan stok tu. Menyebabkan stok tu berlambak. Ada yang merugikan apa dia? Stok tu jadi expired. Sebab saya ingatkan, kalau berniaga, kita kena ada banyak barang. Kita kena ada banyak barang. Jadi kita buat longgokkan stok. Kita pun buatlah stok banyak-banyak. Beli stok banyak-banyak. Kita just beli stok banyak-banyak tanpa fikir macam mana cara nak tarik orang habiskan stok tu. Menyebabkan kita tengok kanan, kita yang stres. Ya Allah, banyaknya stok ni, bila nak habis? Kan? Bila orang nak beli ni, tak berkurang, tidak berganjak. Lagilah kalau kita ni yang jual produk-produk, contohnya macam makanan ke, benda-benda yang dia punya expired date dia tu pendek. So nombor 1 kesilapan saya adalah sibuk kumpul stok tanpa saya tahu sepatutnya. Silap saya masuk pada yang kedua. Dia relate ke dengan yang kedua. Nombor 1 tadi sibuk kumpul stok. Nombor 2, saya tak pecahkan bajet. Nombor 2, kesilapan saya adalah saya tidak pecahkan bajet. Maksudnya, patutnya adalah bajet untuk stok berapa persen, bajet untuk operation, nanti nak sewa office, nak bayar gaji staff, nak buat marketing. Patutnya saya kena pecahkan. Nombor 2 sepatutnya, saya patutnya pecahkan ataupun apa kita cakap tadi? Pecahkan bajet kita kepada bahagian-bahagian tertentu. Contoh tadi saya kata, patutnya bajet ni untuk buat marketing. Sepatutnya bajet ni untuk nak operation, bajet ni untuk nak bayar gaji staff. Nombor 1 dah lah tadi stok, dah lah salah tadi. Sibuk beli stok panjang. Dan saya tahu ramai sangat orang yang di luar sana, tak tahulah kalau anda sekali pun sama, adalah buat benda yang sama. Sibuk beli stok. Dia ingatkan dengan stok tu lah akan menyelamatkan bisnes dia. Dan apa yang berlaku lepas tu adalah saya dah mula start sedar, itulah silap saya. So, the next yang saya buat lepas tu adalah saya start, ni stok tak payah, jangan risau. Stok tu supplier sentiasa ada. Kan? Supplier ada stok. Kalau kita berniaga dengan HQ ada, itu tugas HQ untuk pastikan ada reserve stok. Jadi saya just kita ambil je lah. Mungkin dalam bajet kita tu hanya 40% untuk stok. Bila habis, just restock balik. Tak payahlah kita macam kelang kabut sangat. Padahal ambil banyak-banyak pun stok tu tak habis, nak buat apa? Dan bila dah expired, tak boleh nak buat apa lah, babe. Itu adalah kesilapan saya. Kesilapan saya ketika saya mula-mula bisnes. Siapa nak yang ketiga pula?
Nampak tak ni? You rasa penting tak ni? You nampak apa yang saya share ni sebenarnya boleh bantu you untuk mengelakkan buat silap yang sama. Ni saya tak nak you all buat silap yang sama. Kan menyebabkan kita lambat, menyebabkan kita punya perbelanjaan kita jadi tak tentu arah, tak tentu hala. Okay, nombor 3, kesilapan saya nombor 3. Sebab siapa nak nombor 3? Siapa nak yang ketiga? Apa silap saya? Jujur ini perkongsian ikhlas daripada saya. Yang saya sendiri alami, saya sendiri pun tak take note. Ni memang apa yang saya teringat ni. Ni apa yang saya teringat. Yang saya rasa pagi ni saya mesti kongsikan sesuatu yang boleh bantu, bagi manfaat. Mudah-mudahan itu akan membantu saya juga untuk nak muhasabah diri saya juga. Yang tak lari daripada silap. Terlalu banyak silap dalam bisnes kita buat. Terlalu banyak. Lagi lama kita dalam bisnes, sebenarnya lagi banyak silap kita. Terlalu banyak. Dan saya akui benda tu. Okay? Tapi benda tu saya share kepada anda. Jadi you all tak payah buat benda yang sama. Nombor 3, kesilapan saya adalah takut nak ambil staff. Okay? Nombor 3, saya takut nak ambil staff dengan saya punya kepala otak ni fikir apa tau. Saya fikir nanti tak boleh bayar gaji dia, nanti staff tak nak dengar cakap, nanti staff ni datang lambat, nanti semua benda pun aku yang nak kena buat. Nanti nak bagi dia kerja apa sebenarnya? Ada tak yang fikir sama macam saya tu? Nanti kalau dia masuk office, lama ni yang buat benda ni semua aku. Kan dia masuk, kan aku ni nak buat apa? Kita tak tahu tau nak bagi apa. Kita tak tahu pun apa kerja nak delegate kepada team members ni tadi. Dan kebimbangan kita, kerisauan kita, kita pula bimbang pasal rezeki orang tu. Boleh ke kita bayar gaji dia? Macam mana dia nak hidup? Dia ada masa depan ke? Lagilah kalau kita dengar orang tu adalah nak berhenti kerja tempat lama dan nak kerja dengan kita. Kita rasa macam push. Bahaya ni. Faham tak? Menyebabkan kita takut nak ambil staff. Takut nak ambil. Betul ke betul? Tapi semua benda kita stres, buat sendiri, buat seorang-seorang. Kita tak dapat nak layan customer dengan the best. Banyak kadang-kadang PM orang tu dah personal message, kita balas lambat, kita tak respon. Ada barang-barang customer yang perlukan guarantee ke apa benda, kita tak dapat nak berikan servis yang baik. Menyebabkan kita dapat bad feedback daripada pelanggan. Dan menyebabkan bisnes kita tak dapat rating yang bagus, menyebabkan benda baik orang sebarkan. Benda tak baik lagi senang orang sebarkan. Betul ke betul ni? Alah, korang ni tak ada pun nak tekan butang share ke apa, belanja saya love ke apa. Kan kodokot betul, kita bagi free ni, saya bagi ni. Dah lah 3 dah cukup lah kan. Yang keempat tak payahlah kan. Okay. Yang keempat tak payahlah kan. Sebab korang tak nak kan, tak ada pun nak belanja saya love ke apa benda ke kan. Saya pun take note ni, sebab saya tak nak hilang benda ni. Siapa nak? Siapa nak keempat? Cepat saya nak tengok berapa ramai yang belanja saya love. Thank you. Yang keempat adalah silap ambil staff. Masa mula-mula dulu dah lah saya takut nak ambil. Bila dah berani ambil tu, the biggest challenge pula lepas tu adalah tersalah ambil. Main kita pergi tanya orang, ada tak mana-mana kau kenal orang yang boleh kerja? Dia boleh bangun, dia boleh gosok gigi, dia boleh kentut, dia boleh macam-macam, dia pandai bagi alasan. Main ambil. Langsung tak tengok, dia nampak ada kaki dia, ada tangan, ada mulut, ada muka, dah ambil. Macam tu je, sesimpel macam tu je kita ambil. So menyebabkan kita salah ambil, kita tak filter betul-betul. Dia datang lambat, dia ponting kerja. Bagi kerja yang mudah paling simple pun dia tak boleh nak buat. Last kali, walaupun saya ingat lagi mula-mula staff yang saya ambil, last kali apa benda yang saya bagi kat dia tu, saya juga kena buat. So mungkin anda tengok sekarang team saya, mungkin anda tengok dia kata team momentum sekarang bagus, semangat, high energy kan. You nampak ramai kan trainer momentum yang buat FB Live, mengajar juga, sama-sama support saya. Dan saya ucap terima kasih pada team saya kan, dan saya ucap terima kasih pada mentor yang guide saya, konsultan-konsultan yang guide kita juga, advisor kita kan. So itu sekarang. Dulu dia tak akan berlaku benda yang betul tanpa kita lakukan silap dulu. Sama ada
silap tu kita sendiri buat ataupun kita belajar daripada kesilapan orang. Mana lagi bagus? Sekarang you dengar apa yang silap saya buat. You tak payah nak buat. You dah jimat dan you akan terus jumpa benda yang betul. Saya dulu terpaksa lalui benda yang salah sebab saya tak tahu. Dan sekarang saya kena belajar banyak benda, saya kena ambil tahu supaya saya tidak ulang benda tu balik. Faham tak ni? So maksudnya bila kita nak ambil team, staff ni, kita kena betul-betul filter. Biarlah kita interview 10, kita ambil seorang. Kita interview 20, kita ambil seorang je. Yang betul-betul kita nampak dia committed. Kalau you buat interview, cuba bagi dia pilihan. You boleh datang 2 sesi. 1 sesi awal pagi, 1 sesi petang. Cuba tengok dia datang yang mana. Kat situ je kita boleh tahu dah kedisiplin seseorang daripada waktu dia datang. Teka agak-agak. Mana satu yang you rasa disiplin bagus? Yang datang sesi interview pagi ataupun yang datang interview tu petang? Agak-agak mana? Agak-agak mana satu yang bagus agak-agak dia punya attitude, disiplin dia? Yang datang pagi ke yang datang petang tu agak-agak? Kat situ je kita dah boleh buat first test. Testing yang pertama. Korang ni faham ke faham ni? Hello? Faham kan? So, dia punya first testing adalah kat situ. So, kalau kita tengok dia datang pagi, bermaksud lepas ni kalau dia kerja, dia akan datang pagi. Tapi kalau dia datang petang, kita ambil dia, insya-Allah memang petang lah besok dia datang. Orang nak punch card pagi, dia punch card tu pukul 2. Dah meninggal. Kecuali lah memang dia kata dia memang ada hal, memang urusan. Dia dah bagi reason and dia kata dia memang ada hal yang tak boleh elak. Tapi yang petang tu memang dia datang awal. InsyaAllah dia akan jadi tim yang bagus. Kita nak tengok macam mana dia punya tu. Faham tak faham ni? Dan bila kita ambil tim ni, kita bagi tahulah, kita cerita dulu apa susah. Jangan cerita benda senang. Opinion nanti senang, ada makan minta. Kita cerita susah. Kadang-kadang kita perlukan you kerja lebih masa. Kadang-kadang terpaksa balik malam. Kadang-kadang kita ada event. Kadang-kadang macam ni. Adakah dia adalah orang yang sanggup terima challenge ataupun tidak? So ketika kita nak ambil dia staff tu, kita jangan cerita benda yang best je. Kita kena ceritakan benda yang tak best dulu. Dan kita nak tengok adakah dia manusia yang sanggup atau tidak. Faham tu? Jelas tu? So itu yang keempat tadi. Salah ambil staff. Siapa yang kelima? Banyak saya nak belanja ni. Berapa agak-agak nilai benda yang saya belanja ni agak? Yang saya bagi tahu ni agak-agak lah. Agak-agak berapa nilai dia? Faham tu? Kalau kita tak belajar, kalau saya tak explain bagi ni, nilai kesilapan ni mahal tuan-tuan. Puan-puan yang saya hormati. Okey? Yang kelima, siapa nak tahu? Yang kelima, apakah silap saya? Yang saya buat menyebabkan kita lambat untuk nak grow, kita lambat untuk nak berkembang. Faham tu? Okey. Nombor 5, saya boleh cakap macam ni. Kesilapan saya adalah lambat untuk set up team marketing. Lambat untuk set up team marketing. Macam tadi, you all tahu nombor 3 tadi saya kata. Nombor 3, saya ni adalah orang yang takut nak ambil staff. Jadi benda ni berantai tau. Lepas tu dah lah ambil pula, salah. So benda ni dia berantai. Apa yang berlaku sebenarnya adalah saya takut delegate kerja, terutama benda yang melibatkan kerja-kerja penting. So antara benda yang paling penting dalam bisnes adalah marketing. So saya risau, saya takut dia orang ni boleh ke buat? Dia boleh ke buat FB ads? Dia boleh ke buat bagus macam aku? Dia boleh ke buat FB live macam aku bagus? So itu kerisauan saya yang saya rasa, alah dia ni boleh ke? Entah-entah tak boleh. So saya ni adalah orang yang macam bimbang, takut dan menyebabkan saya tak set up team marketing tu. Sebab saya fikir dia orang ni tak mampu nak buat macam saya buat. Dan saya fikir balik lah, bila saya tiba pada satu titik point yang alah Jib, kau dulu pun banyak benda kau tak tahu. Kau sendiri pun boleh belajar. Dan kau sendiri pun ambil masa untuk nak faham semua benda yang kau dah buat sekarang kan. So kenapa tak bagi peluang kepada tim? So bila Alhamdulillah, bila 2018 tu,
Bukanlah lama sangat pun saya betul-betul set up. 2017 tu dah start lah sikit-sikit bunga-bunga dia. 2018. Dulu 2017 tu kita ada kelas yang besar-besar, boleh tarik 3,000, 4,000 orang. Masa tu belum ada team sangat tau. Belum ada lagi pun. Tapi sebab kita ni haprak sangat, takut sangat yang team kita ni tak boleh buat macam kita. Dan kita nak kalau boleh dia duplicate 100%. Kau ingat kita ni mesin photo state. Kan? Yang nak dapatkan sama hasil macam kita, memang tak le jawabnya. Boleh tak? Boleh dengar ke tak ni? Tak nak dah, saya stop lah. Orang macam dah tak nak je. Macam dah tak berminat dia. Padahal saya cakap ni benda penting ni. Menyebabkan banyak ribu tak saya habis kat situ agak-agak. Masa lagi. Duit lagi. 2018 tu banyak lagi benda yang saya masih lagi buat sendiri. Tapi 2017 tu, 2018 kita dah start set up, dah mula train. Dah mula train saya punya team untuk ajar dia buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Dan dia orang dah start pick up, dia orang dah boleh buat. Walaupun pada peringkat awal, even sampai sekarang pun bukanlah dia orang boleh buat 100%. Tetapi insya-Allah ada je point-point, part-part tertentu dia orang boleh buat lebih baik dari apa yang kita buat. Yang tu yang amazing sebenarnya. Nombor 6. Siapa lagi nak tahu nombor 6? Siapa lagi nak tahu nombor 6? Apa silap saya? Yang menyebabkan kita rugi banyak gila, babe. Banyak sangat. Dan saya tahu kesilapan tu bukan daripada orang lain. Silap tu adalah daripada saya sendiri. Sebab yang saya tak bisnes tu saya. Yang run bisnes ni pun saya. Maka banyaklah saya terdedah kepada banyak silap. So kalau orang cakap, Jim, kau ni buat silap banyak. Yes, I am. Saya bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab kepada segala benda yang saya dah buat. Saya bertanggungjawab. Dan saya make sure supaya orang lain jangan lakukan benda yang sama. At least saya dah share pada you all. Saya dah share you all benda yang you tak payah dah buat benda tu. Biarlah saya dah lalu benda tu. Siapa yang nak ke-6? Yang ke-6. Silap saya dah menyebabkan ini saya bayar beratus ribu, babe. Saya pernah kena bayar sampai dekat 100,000 hanya kerana kena denda. Silap nombor 6 dan menyebabkan patutnya duit tu saya boleh simpan. Benda tu patutnya duit tu saya boleh simpan. Tapi akhirnya melebur. Sebab silap saya, bukan orang lain. Orang lain tak ada silap. Sebab saya yang buat benda ni, maka saya cakap tak apa. Yang penting saya boleh share pada you all. Saya share pada anak-anak murid saya, Ultimate, Platinum, supaya mereka tidak lakukan benda ni. Nombor 6 saya boleh cakap adalah saya lambat set up team account. Nombor 6. Kesilapan saya lambat untuk nak set up team account. Sayalah yang jadi CEO, sayalah jadi account, sayalah dulu jadi HR, sayalah marketing, sayalah buat sales, saya juga buat closing. Dulu saya sendiri yang call customer dulu. Nak daftar tak kelas ARB, RPM? Dulu saya yang buat sendiri. Kesilapan saya sebenarnya. Lambat set up team account yang kadang-kadang menyebabkan kita lambat submit income tax punya report. Audit punya report. Saya pernah lambat. Mula-mula tahun tu kena dekat 10,000. Kena bayarlah kepada lembaga hasil. Ada satu tahun tu saya kena lebih kurang dalam 70,000 denda. Denda sahaja 70,000. Denda daripada lembaga kerana lambat mengemukakan penyata tax tu, audit tu. Nampak tak benda tu? Kena bukan sikit, babe. Masa tu kena bayar GST lagi beratus ribu. Kena bayar tax lagi. Jadi benda tu, apa yang saya belajar adalah sangat penting untuk set up team account yang akan advise kita supaya benda tu terkawal, supaya cash flow kita tu terkawal. Dan saya few time yang saya buat bisnes, saya punya cash flow koyak rabak. Sampai saya sendiri terpaksa tidak ambil gaji. Saya just ambil sikit je, bayar kereta, bayar rumah. The rest tu saya tak ambil. Sebab saya kena gunakan duit tu untuk operation, untuk nak buat marketing, untuk pastikan staff saya semua dapat gaji. Alhamdulillah semenjak saya ada staff team daripada 2014 sampai sekarang saya tak pernah pun tak bayar gaji. Bukan tu je, tak pernah lewat pun bayar gaji dia orang. Itu benda yang bukan sikit, babe.
Bukan sikit weh. Bila kita lambat untuk nak set up team account. Padahal bukannya mahal bayar. Bukan mahal sangat nak bayar team account yang bagus. Tapi sebab kita ni dulu ingat, kita ni kepala otak kita kan jenis yang dah lah tak nak tanya. Lepas tu buat macam assumption. Buat sangkaan sendiri. Kesilapan sendiri kita juga. So menyebabkan banyaklah kena bayar. Yang personal ke, yang company ke, banyaklah kena tax. So, apa yang saya belajar kat sini tuan-tuan perempuan, banyak benda dalam bisnes kita tak tahu, kita delegate kepada mereka yang expert. Tak tahu account, kita ada banyak orang yang boleh buat account, yang boleh buat freelance. Dia buat untuk kita. Boleh faham tak maksud saya kat situ? Hello? So, itulah bendanya. Itulah benda dia. Okay? Siapa nak yang ketujuh? Yang last. Last lah ni. Last kopek lah saya nak bagi. Yang last kali yang ketujuh. Tadi dah berapa dah saya bagi? 6 Banyak saya bagi. Saya bagi yang ketujuh lah. Okay? Saya bagi yang ketujuh. Kesilapan saya yang ketujuh adalah saya tak bayar yuran untuk belajar berterusan. Okay? Kesilapan saya adalah saya belajar sikit, balik cuba nak buat. Saya pergi kelas ni, belajar, balik cuba nak buat sini. Tak apa, yang ni aku dah belajar. Tak payahlah nak pergi lagi. Nanti kan banyak lagi nak belajar, banyak lagi benda tak buat. Kenapa nak pergi belajar lagi? You faham tak benda tu? So, bila saya tak buat, saya tak pergi belajar secara berterusan, so menyebabkan banyaklah benda mistake yang saya buat. Sebab saya tak pergi belajar. Saya nak jimatkan konon-konon kau kena bayar mahal, tiap-tiap bulan kena bayar. Tapi secara tak sedar, saya juga kena bayar untuk setiap benda yang rugi. Jadi instead of saya bayar yuran kebodohan yang saya buat sendiri dan do mistake yang banyak, lebih baik saya pergi bayar benda yang boleh datangkan income. So saya kena ada mentor, saya kena ada guru yang saya bayar secara berterusan. That's why sekarang saya ada mentor yang kita bayar yuran fees, tetapi banyak benda yang kita rasa tak sure, kita boleh discuss. Minta pendapat, pandangan, apa strategi nak buat. Okay? That's why juga kenapa kita pada minggu ni, saya dan tim saya, kita sangat excited dan sangat committed untuk berikan anda kelas onlinekan bisnes anda dengan topik dia kuasai Facebook 2021. Dan kita beri kepada anda secara percuma. Okay? Percuma. Kita support anda sebenarnya. You datang kelas ni, memang you kata online, tapi you tak tahu kita bayar account Zoom. Kita bayar untuk kempen di radio nak bagi tahu, main sini belajar. Kita bayar untuk kempen di billboard. Kita bayar untuk kempen di Facebook. Yang kita bayar tu almost 500,000 setiap bulan. Lebih 500,000 sebenarnya kita bayar. Dan you datang kelas tu percuma. You yang dapat percuma. Tetapi secara tak sedar, you datang, kita yang support. Kita nak kena bayar gaji team lagi, staff kita lagi, team momentum. Kan? Tapi anda, you all, kita beri peluang belajar percuma, tak ada bayar. Tapi kalau you tak ambil benda ni, you rugi. Itu satu kerugian lah. Dan you akan buat mistake yang terlalu banyak. Terutama bila orang buat Facebook marketing kan, banyak sangat kan saya tengok mistake bodoh yang dibuat. Macam saya dulu. Banyak sangat mistake bodoh yang dibuat dalam Facebook marketing. Sebab tu saya kata, bagi anda yang mendaftar, saya nak ucap terima kasih, tahniah kepada dah hampir 12,000 yang daftar. Hampir 12,000 orang yang daftar. Sebab kita bagi free. Okay? Dan saya harap anda tidak buang masa banyak, pergi daftar. Okay? Pergi daftar di naktarikpelanggan.com. Okay? Saya ulang, nanti tim saya tolong bantu untuk pinkan komen kat situ, naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ. Supaya anda jangan buat mistake terlalu banyak dalam Facebook marketing. Itu pun akan melambatkan kita. Sedangkan tuan-tuan perempuan, dalam tu ada 25.7 juta orang yang gunakan Facebook. 25 yang gunakan Facebook ni, rakyat Malaysia ni 25.7 juta guna Facebook. So jangan buang masa buat Facebook dengan cara yang salah. Dan kita pun tahu Facebook ni terlalu banyak sangat berubah. Hampir tiap-tiap hari kot dia berubah. So, please pergi belajar. Jangan buang masa.
Pergi belajar. Do something untuk memperbaiki hidup you all semua, insyaAllah. Okay? Saya rasa itu sahaja untuk benda yang saya nak share pada anda. Terima kasih banyak. InsyaAllah jangan lupa kelas kita 12 hari bulan ni berikan komitmen daripada 8 pagi 5 petang. Satu hari yang nak bantu the next 365 hari tahun 2021 anda. So you all jangan lepaskan peluang ni. Please tolong pergi masukkan nama, email, nombor telefon tu pastikan ada +6 tambah 6 sebab kod negara Malaysia. Sebab ramai yang kata kenapa saya tak boleh daftar sebab dia tak masukkan +6 kat situ. Tim pun tolong bantu untuk remind benda tu, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera.